Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Faris Jumurin. Fokus berita tengah hari. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Huiin baru-baru ini telah mengetuai delegasi Sarawak dalam lawatan kerja ke United Kingdom untuk bertemu dengan beberapa pertubuhan pendidikan dan penyelidikan di sana. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD dalam satu kenyataan media pada Jumaat memberitahu objektif utama lawatan tersebut adalah untuk lebih memahami kandungan pembelajaran Raspberry Pi dan penggunaannya untuk pelajar dan guru. Kemuncak pertemuan delegasi itu dengan Yayasan Raspberry Pi ialah sesi pengenalan kepada pengekodan secara langsung untuk Datuk Roland serta delegasi di mana mereka belajar menggunakan komputer Raspberry Pi dan pengaturcaraan Scratch untuk mensimulasikan litar elektrik yang mengaktifkan LED lampu. Selain itu, delegasi itu turut berpeluang melawat pusat kerja yayasan tersebut dan mempelajari tentang piawaian yang ditetapkan untuk program pendidikan yang menggunakan Raspberry Pi. Sementara itu, ahli delegasi juga berkesempatan bertemu dengan pasukan dari Imperial College London untuk membincangkan bidang penyakit berjangkit terutamanya dalam pengawasan penyakit, analisis data, molekul diagnostik dan pembangunan terapeutik. Ia adalah sebahagian daripada perancangan dan strategi dalam mewujudkan perkongsian penyelidikan dan pembangunan bakat antara kolej itu bersama dengan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC. Laporan seterusnya, Jabatan Muzium Sarawak JMS telah mengadakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang di Kuching pada Jumaat bagi meraihkan kaki tangannya yang bertugas dengan cemerlang dan bersara. Majlis tersebut disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Dalam ucapannya, beliau merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada kaki tangan JMS yang akan bersara atas sumbangan dan dedikasi yang telah dicurahkan sepanjang berkhidmat. But I do know that there are so many of you who are very dedicated, who has been with Jabatan Muzium for a long, long time. I wish to thank you all for ingin mengucapkan terima kasih kepada perkhidmatan tuan-tuan, puan-puan semua yang telah berkhidmat dengan muzium selama ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada mereka yang mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Katanya, Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak memainkan peranan penting dalam menggalas cabaran merealisasikan agenda di negeri ini. Terdahulu, Pengarah JMS Tazuddin Mohtar dalam ucapan aluannya berkata sejak pembukaannya pada Mac lepas, Borneo Cultures Museum terus dikunjungi orang ramai dengan jumlah pelawat telah mencecah seramai 300,000 orang setakat ini. Kita juga berjaya mengadakan sambutan 130 tahun Muzium Sarawak yang diadakan di Old Building dan berpeluang berkongsi sejarah dan seni bina bangunan tersebut kepada tetamu yang dijemput. Dalam pada itu, majlis itu juga bertujuan menghargai jasa kaki tangan JMS, mendiang Filjiwa atas jasa bakti kepada JMS. Turut hadir Timbalan Menteri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snodan Lawan, Timbalan Menteri Pelancongan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Ketua Penolong Setiausaha Mewakili Setiausaha Tetap Dr. Elena Chai dan Timbalan Pengarah Jabatan Muzium Sarawak Dayang Morzana Awang hadir. Manakala di Sarike, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS Pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberi penekanan utama terhadap bidang pendidikan untuk semua rakyat di negeri ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Repok Datuk Sri Huang Tiong Si, sebanyak 31 buah sekolah di kawasan Repok telah memperolehi dana projek transformasi luar bandar RTP berjumlah RM1,395,000 pada tahun 2021. Manakala pada tahun 2022 katanya sebanyak RM1,155,000 lagi peruntukan RTP disalurkan kepada 23 buah sekolah di Repok. Sehubungan itu, beliau menyeru kepada rakyat khususnya di kawasan Repok agar terus memberi sokongan padu kepada kerajaan GPS bagi meneruskan pembangunan di Sarawak. Datuk Sri Huang berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penangguhan Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian Sarike kali ke-47 tahun 2022 di Kompleks Sukan Sarike pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau menambah kejohanan sukan sekolah merupakan salah satu usaha untuk membina semangat kesukanan selain menjadi platform melahirkan bakat-bakat baru dalam bidang sukan.
di Simunjan. Ibu bapa diseru agar memainkan peranan penting untuk mencorakkan masa depan dan kecemerlangan anak-anak. Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan Aula Dris berkata ibu bapa harus sedar betapa pentingnya pendidikan terutamanya penguasaan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak dalam menghadapi cabaran era moden. Jelasnya, penggunaan bahasa Inggeris melalui aplikasi telefon bimbit dan televisyen juga perlu didedahkan supaya mampu menguasai bahasa itu dengan lebih baik. Katanya lagi, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg turut menggalakkan anak-anak Sarawak menguasai bahasa Inggeris kerana ia merupakan bahasa antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Program Komuniti Kesedaran Ibu Bapa terhadap Pendidikan Anak-anak di Dewan Serbaguna Kampung Nanas Simunjan pada Khamis. Tambah Aula, kini semakin ramai anak-anak dari luar bandar memegang jawatan tinggi di sektor kerajaan maupun swasta dan akan dapat membantu pihak kerajaan membawa perubahan pada masa hadapan. Kepaparan di Bintango. Satu majlis ringkas penyerahan tapak projek program transformasi luar bandar RTP diadakan pihak Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Saliran dan Pengairan DID Sarike bagi menaik taraf prasarana rumah panjang di Bintango. Kelulusan dua projek itu merangkumi menaik taraf prasarana rumah panjang Ravika Francis Kimpi Meradong iaitu menaik taraf jalan utama rumah panjang di bawah seliaan DID bahagian Sarike dan menaik taraf prasarana rumah panjang Adam Sungai Lemanyong iaitu menyemen halaman jalan rumah panjang yang masing-masing menelan kos sebanyak RM50,000. Dalam pada itu, Datuk Ding berkata dengan pelaksanaan projek RTP tersebut membuktikan keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam usaha menyediakan kemudahan terbaik untuk rakyat dan berharap semua projek ini dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Datuk Ding turut mengingatkan agensi pelaksana supaya sentiasa bertindak tegas dalam memantau kerja-kerja yang dijalankan kontraktor. Dalam masa yang sama, pemimpin masyarakat termasuk Ketua Kampung dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK perlu memantau supaya pelaksanaan setiap projek berjalan lancar. Tambahnya, ia bukan sahaja perlu memastikan segala spesifikasi dipatuhi tetapi projek disiapkan mengikut jadual dan perkara ini amat penting kerana kesemua projek ini untuk manfaat dan faedah rakyat. Perkembangan berikut pula mengenai Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS akan mengadakan tayangan perdana teater Tari Kembara Datu Marapati Raja Negeri Santubong sempena Hari Sarawak 2022. Menurut ahli lembaga pemegang AKYBMS, Datuk Abdul Wahab Aziz, program ini selaras dengan pelan strategik AKYBMS 2015 hingga 2035 dalam teras agama dan budaya, iaitu usaha memperteguh identiti Melayu Sarawak dan penjenamaan kebudayaan yang positif. Yang pertama adalah dari segi konsep. Teater ini dipersembahkan dalam bentuk tari teater, dance teater, bertemakan seni budaya Istana Raja-Raja Melayu Sarawak, produksi seni persembahan yang menunjukkan budaya istana, budaya Raja-Raja Melayu, kepelbagaian budaya Melayu Sarawak. Nah, inilah konsep dia. Kaedah dan tempo mempamerkan beberapa elemen kebudayaan Melayu Sarawak seperti tradisi Melayu Islam Beraja tradisi, ketemodernan Melayu Sarawak, tradisi Persian Melayu tradisional, tradisi seni tarian Melayu Sarawak, tradisi kepahlawanan atau silat Melayu Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media tayangan perdana teater Tari Kembara Datu Marapati Raja Negeri Santubong di pejabat AKYBMS di sini pada Jumaat. Katanya program ini merupakan kolaborasi AKYBMS bersama Lembaga Pelancongan Sarawak dengan pihak aktivis seni dan budaya kerjasama daripada Badan Bukan Kerajaan NGO tempatan, Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak, Ahli Parlimen Sarawak dan orang perseorangan yang berminat. Tambah beliau, sasaran program tersebut ialah masyarakat Melayu, veteran tempatan, generasi muda Melayu Sarawak, para pelajar sekolah, universiti, masyarakat umum dan pelancong. Tayangan perdana itu boleh disaksikan di saluran YouTube pada 22 Julai ini bermula jam 8 malam. Sementara itu, Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS akan menganjurkan Festival Ma'al Hijrah 2022 di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada 29 hingga 31 Julai ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LAKMNS Datuk Abdul Wahab Abang Julai, penganjuran festival ini merupakan salah satu inisiatif LAKMNS untuk menyemarakkan sambutan Tahun Baharu Hijrah. Penganjuran festival yang berkonsepkan infotainment ini akan berdasarkan objektif seperti berikut. Pertama,
sebagai platform untuk menyemarakkan sambutan Tahun Baru Hijrah dengan pelbagai jenis aktiviti kemasyarakatan. Dua, ia juga bertujuan sebagai medium untuk menyampaikan ilmu serta meningkatkan kepahaman dalam kalangan masyarakat berkenaan dengan Tahun Baru Hijrah. Dan ketiga, objektifnya juga ialah sebagai platform untuk menyemarakkan masjid serta menjadikan institusi masjid sebagai pusat ibadah syariah, bukan pusat ibadah. Bukan saja bukan ibadah, tapi kita nak buatkan jadi pusat ibadah juga. Dan akhir sekali juga ia berobjektifkan untuk mempromosikan gaya hidup sehat berlandaskan kepada nilai-nilai agama melalui pengisian program yang berjadikan kerohanian, kekeluargaan, sukan dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media di bangunan Baitul Makmur 2 pada Khamis. Katanya antara aktiviti yang bakal diadakan adalah Malam Cinta Rasul yang akan menampilkan pendakwah terkenal Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, Kembara Berbasikal, pameran kerjaya dan pendidikan, persembahan daripada kumpulan nasyid intim dan pelbagai jenis pertandingan seperti badminton, 10-pin bowling, e-sport dan sebagainya. Tambahnya, LAKMNS turut menyediakan beberapa hadiah istimewa kepada pengunjung menerusi cabutan bertuah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.